benda. RM1 dah makan. RM1 dekat tak ada ada. RM1 ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita hari ini dapat berkumpul dalam satu program motivasi pagi Jumaat 24 Safar ini dan bersama-sama kita yang dihormati Tuan Muhammad Azizi bin Saleh, Pengarah AADK Negeri Perak, penolong-penolong pengarah AADK Negeri Perak yang berusaha Encik Ismairul bin Ismail selaku pemangku ketua AADK Daerah Kampar, yang dihormati juga semua warga kerja agensi anti dadah kebangsaan yang ada bersama-sama kita menonton FB Live pada pagi ini. Juga para klien AADK, ya, ahli jawatan kuasa pemulihan dadah, ahli skuad anti dadah serta ahli lembaga pelawat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tengah bekerja dekat office, tengah bekerja dekat rumah. Jadi sambil-sambil tu mak-mak yang tengah sibuk melayan anak-anak kat meja makan tu, ya, para bapa yang sibuk membantu anak-anak yang ber-PDPR hari ini. Jadi sambil-sambil kita buat kerja rumah, sambil-sambil kita melayan anak-anak tu, jom kita dengar celoteh saya, kita dengar juga ceramah daripada tetamu jemputan AADK hari ini yang sangat ditunggu-tunggu. Orang kata makan tak kenyang, mandi tak basah lah, tunggu Ustazah Asni Abu Mansur ni, Al-Hafizah, Alhamdulillah. Jadi Ustazah, selamat datang ke program Agensi Anti Dadah Kebangsaan pada pagi ini, ya Ustazah. Sudi jemput saya, Alhamdulillah. Ya, apa khabar Ustazah? Ustazah orang Nogori. Yo. Betul, Gemas. Betul, Saya betul. Dan orang Johor, Selangor. Oh, Johor nang endi? Johor nang Sabak Bernam. Allah, Ustazah boleh Ustazah Panjang Berdana ke mana? Endi? Sabak Bernam tu Sungai Air Tawar Ustazah. Oh, kat dalam lagi. Allahu Rabbi. Ustazah biasa kot saya tengok dekat Ustazah punya Ustazah pernah mengajar ya di Sungai Besar, saya tengok. Betul. Di lama Sekolah Ustazah. Menengah Agama Tinggi. SAMT, Alhamdulillah. Okey Ustazah. Jadi terima kasih Ustazah kerana sudi menerima jemputan kami kali ini. Pertama kali kot bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan ni Ustazah. Ya betul. Jadi topik kita hari ni kalau ikutkan menagih kasihmu Ustazah. Jadi itulah kasih siapa yang kita nak tagih ni Ustazah pagi-pagi ni Ustazah, ya. Jadi kita teruskan dengan soalan pertama lah Ustazah, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kasih sayang mengikut terma Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW? Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billahi masyaallah. La tasrifus su' illa billahi masyaallah. Alhamdulillah. Banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dapat bersama-sama ya dengan AADK bahagian Perak. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya hormati moderator kita puan yang katanya orang Johor Sabak Bernam, masya-Allah. Aku iso ngomong Johor siti-siti. Alhamdulillah, kenanglah mengkong gawe program. Orang iso Jalok Ngapura,
Oh, yok madang. Wis medang. Ah. Wis mangan wis wareken. Minum apa? Minum banyu apa? Ngombe, Banyu hangat. ngombe Ustazah. Ngombe. Ngombe. Masya-Allah. Sebab bagi saya masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sangat berdisiplin. Bagi saya berdisiplin dan beradab. Sebabnya kalau kita tengok cara dia minta maaf kalau hari raya pun masya-Allah. Sopan santun keluputanku sangat kira-kira di Ngapura ni. Ya, lupa ku siang kakek dengan pura ya podo-podo lah awak ya mbak ya. Maafkan aku ya podo-podo lah. Sama-sama dia mengadap. Sebab apa? Mereka menagih kasih dan keampunan. Mereka menagih kasih dan keampunan. Sebab itu minta maaf kena beradab. Menagih kasih kena beradab. Nak menagih ampun kena beradab. Semuanya kena ada adab dia. Kan? Subhanallah. Jadi sebab itu cinta ini adalah sesuatu urusan hati. Kasih urusan hati. Kita nak menagih kasih. Kasih siapa yang kita nak tagih? Maka sebab itu kasih ni urusan hati. So yang berurusan dengan kasih ni adalah hati kita. Maka sebab itu Allah meletakkan cinta tu pada hati. Urusannya adalah urusan hati, bukan urusan otak. Dia urusan hati. Maka sebab itu disebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah maka ikutlah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ni dalam firman-Nya. Dan ada satu doa yang saya rasa sangat indah, sangat beremosi. Doa ni doa ni adalah untuk permulaan, untuk kita menghafal Quran, untuk kita belajar, untuk kita menadah kitab. Ni doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon menagih dan meraih cinta-Mu. Biarlah di dalam hati ni ada cinta pada Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan berilah aku mencintai orang yang mencintai-Mu. Kurniakan aku untuk mencintai orang dan orang itu adalah pencinta-Mu. Wal amal alladhi yuqarribni ila hubbak, dan berikanlah aku satu amalan, kalau aku buat aku semakin cinta padamu ya Allah. Dan daripada doa ini sangat jelas, rupanya cinta kita yang kita tagih ini jangan salah alamat. Jangan salah alamat. Kan? Dia kena alamat yang betul, iaitu cintai Allah dan Rasulnya. Cuma kita punya makam cinta kita tu tak sampailah, tak sehebat cinta sahabat. Cinta sahabat ni benar-benar dapat membuktikan cinta. Bila tanya Abu Bakar radhiyallahu an, engkau tinggalkan apa untuk anak yang bini kau ni? Engkau nak pergi berjihad ni. Kata, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Bagi dia cukup untuk orang selamat dengan Allah dan Rasul. Itu keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kalau cerita pasal cinta ni, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS benar-benar seorang penagih cinta. Nabi Ibrahim dia sangat menagih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi Ibrahim AS, kita tengok sikit sejarah Nabi Ibrahim. Daripada kecil dia diuji mencari siapakah Tuhan. Keluar matahari, wah inilah Tuhanku. Sebab dia menagih cinta Tuhan. Dia menagih cinta ilahi. Dia kata ni matahari ni kot Tuhan aku, sebab dia boleh menerangi sekalian alam. Lepas tu bila sampai senja, matahari tu tenggelam. Hilang matahari, dah jadi gelap. Dia kata, no way. Ini bukan Tuhan aku. Sebab takkan Tuhan sifat dia sementara. Nampak pula bulan, wah indahnya bulan ni, cantik, mungkin inilah Tuhan aku. Tapi bila siang, bulan hilang. Maka Nabi Ibrahim AS ada satu journey, satu perjalanan untuk menagih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah dia bertemu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bertemu dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi Ibrahim ni diuji untuk membukti cinta. Tapi dia masih lagi menagih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat rindu dengan cinta Allah sampai diuji. Dia pernah dicampakkan ke dalam api,
Hmm. Wahai Allah, aku sangat yakin dan aku, kalaulah kerana ini boleh membuktikan cinta aku, maka ya Allah, aku masuk dalam api. Ini yang orang cakap, lautan api sanggup ku renangi demi cintaku yang abadi, kan? Demi cintaku padamu. Itu lagu Amy Search. Orang sanggup mencipta lagu meredah lautan api demi cinta. Dan Kita ini kena semua sambung Ustazah. Ku korbankan jiwa dan raga. Lagi? Saya lupa. Ku korbankan jiwa dan raga ke Biarpun, bukan ya? Biarpun harus harus ku telan lautan bara. harus Menyanyi ku kita renang pula lautan Ustaz. bara. Renang, bukan telan. Biarpun harus ku renang lautan bara, aku sanggup. Dan ini yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim AS. Maka dia duduk dalam api. Maka Allah kata, Qulna ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu. Selamatlah kamu. Sejahteralah kamu. Sejuklah kamu untuk Nabi Ibrahim. Bukti cinta. Artinya api itu tidak memberi kesan pun pada cinta Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampailah bila Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Sarah, dia tak ada anak tau. Lama tak ada anak sampai umur dia 90 tahun Pada suatu hari Nabi Ibrahim ada bersandar di satu pokok. Pokok tu ada di Palestin. Dan katanya pokok tu masih ada lagi sampai sekarang kerana ialah mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi saya dah pergi tengok dah pokok tu. Di Palestin dia kata pokok ni tempat Nabi Ibrahim bersandar. Dan pokok tu masih ada lagi sampai sekarang. Tapi tidaklah hidup subur sebab sudah sangat tua. Tapi wallahu alam, benda ni khilaf. Mungkin benar, mungkin tidak. Kita tak tahu Jadi masa dia bersandar kat pokok tu, dia kata, wahai Allah, aku ni sangat cinta padamu Allah. Nabi Ibrahim tidak salah alamat meletak cinta. Dia kata, aku kan Allah, kalaulah aku ada anak. Sekarang ni dia tak ada anak. Kalau aku ada anak pun, kalau engkau suruh aku sembelih anak ni untuk membuktikan cinta aku padamu Allah, aku sanggup Allah. Masya Allah. Dia duduk berbicara dengan Allah. Orang yang bercinta dia akan angau. Sembang seorang-seorang ya Ustazah. Orang bercinta dia akan angau. Dia akan berbicara dengan cinta hatinya. Tapi itu yang kita tak ada. Kita layan seorang-seorang, kita menangis seorang-seorang. Kita salah layan cinta kita. Maka Nabi Ibrahim cakap, aku kalau ada anak, kau nak suruh sembelih, aku sanggup Allah. Maka sebab itu, bila Siti Hajar alaihassalam ada anak nama Ismail. Bila lahir, datang ujian Allah. Allah kata, kau sayang sangat kat aku kan? Meh, aku nak tengok kau buktikan cinta kau pada aku. Buktikan cintamu padaku. Maka turun perintah Allah untuk menghantar Siti Hajar dan juga Ismail ke satu tempat yang dia sendiri tak tahu. Adakah Nabi Ibrahim buat? Jawapan dia, ya. Dia tidak memberi pilihan. Apa gila nak hantar anak ke tempat yang kita tak tahu. Dah lah nak dapat anak susah. Nak dapat anak susah sekali, kalau hantar jauh tak ada laden dah. Kan? Itu cakap orang. Kalau kita lah tu memang tak hantar lah. Kalau kita akan mempersoalkan. Tapi demi cinta dia tak pernah persoalkan. Dia tak pernah persoalkan. Dia hantar anaknya dan isterinya ke satu tempat. Itulah dia lembah Wadi Al-Barakah. Wadi Al-Mukarramah. Iaitu tapak Kaabah sekarang ni. Sebab itu kalau kita pergi Kaabah, kita pergi Mekah, Kaabah tu duduk di tempat yang paling bawah. Kita akan turun sebab Kaabah itu adalah lembah. Maka tinggallah Hajar dan Ismail di situ dan masya-Allah masing-masing berkorban dan sampailah Nabi Ibrahim balik semula ke Palestin dan Nabi Ibrahim datang semula ke Mekah setelah Ismail sudah besar. Jadi turun pula perintah. Baru nak tengok anak. Turun pula perintah yang mana Nabi Ibrahim bermimpi dia sembelih anaknya. So demi cinta Nabi Ibrahim tidak pernah mempersoalkan, wahai Allah, kalau ia pun nak bukti cinta, takkan kau bagi arahan macam ni kot.
Ni zalim ke apa ni? Ni zalim ke apa? Tidak. Nabi Ibrahim tidak memilih untuk bertanya tentang itu. Habis Nabi Ibrahim buat apa? Dia kata, kalau ini perintah Allah, aku sanggup Allah demi bukti cintaku padamu. Maka sebab itu perintah ini diterima, maka tersyariatlah ibadah korban setiap tahun untuk kita. Maka terbuktilah cinta Nabi Ibrahim dengan korban pada anaknya. Tapi rupa-rupanya ujian Allah tu hanyalah ujian. Perintah Allah suruh korban anak tu ujian je. Aku tak nak pun Mael ni. Macam tu lah. Aku tak nak pun Ismail ni. Aku tak nak pun darah dia. Yang aku nak adalah bukti cintamu. Kau sanggup ke tak sanggup? Kita tengok Nabi Ibrahim Allah perintahkan sembelih anak dia buat. Kita Allah tak perintah pun sembelih anak. Kita Allah perintah sembelih lembu, kambing, unta. Itu pun masing-masing membuat pilihan dan tak pernah pun ada saving untuk buat korban. Saving untuk beli rumah ada, saving untuk beli kereta ada, buat deposit kereta, saving untuk yalah benda-benda untuk kita ada, tapi saving untuk korban tak ada. Yang ni satu perkara yang kita belajar. Dalam menagih cinta Allah, you kena buat korban setiap tahun. Begitulah Ustazah, kena ada pengorbanan untuk meraih cinta sesiapa, bukan manusia je lah, maksudnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik tadi dengan ayat Quran tadi Ustazah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ayat seterusnya tu Ustazah, yuhibbukumullah. Maksudnya Allah akan balas balik cinta kita tu dengan sesuatu yang lain. Jadi Ustazah, saya juga sukalah untuk mewar-warkan pada tuan-tuan dan puan-puan penonton. Program hari ini sebenarnya ditayangkan melalui saluran Facebook AADK Daerah Kampar Ustazah. Kita kalau ikutkan AADK ni kita ada di ibu pejabatnya di di Kajang lah, berdekatan dengan Ilim tu Ustazah. Kemudian setiap negeri kita ada AADK, setiap daerah kita ada AADK, dan kita juga ada PUSPEN, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Kalau dulunya dipanggil Pusat Serenti. Ni saya just maklumkan pada Ustazah lah, maknanya lepas ni kalau Ustazah berpeluang untuk berceramah dengan kumpulan SASA yang betul, boleh war-warkan berkaitan dengan program kami ni Ustazah. Kita buat perkhidmatan secara sukarela Ustazah. Kalau yang sukarela ni dia walk in je ke tempat kami, penagih dadah klien ahli keluarga walk in ke pusat-pusat pemulihan penagihan narkotik tu. Kalau di Perak ni kita ada di Seri Iskandar, kita ada juga di Kuala Lumpur dan beberapa fasiliti lain lah Ustazah. Jadi berbalik kepada tajuk kita tadilah, Ustazah pun tadi ada sebut berkaitan dengan ujian. Jadi saya suka untuk memberi gambaran macam hujan tu kan Ustazah. Kalau hujan tu rintik-rintik nyaman je, kita panggil rahmat. Dengan kita mak-mak pun join sekali mandi dengan anak-anak ni Ustazah. Tapi bila hujan tu terlampau lebat, dia boleh jadi bala lah pula, banjir. Ya Ustazah. Jadi macam tu juga dengan penagihan Ustazah. Sebab yang mendengar hari ni pun saya percaya klien-klien kami pun ada Ustazah. Jadi nak mohon Ustazah sejukkan hati-hati klien-klien kita, ahli-ahli keluarga kita. Kalau dalam konteks penagihan dadah ni, macam mana sebenarnya bila kita anggap penagihan dadah tu sebagai satu musibah, sebagai satu ujian kepada klien dan juga ahli keluarganya. Jadi bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menunjukkan kasih sayang ke atas makhluknya tu dengan ujian-ujian tersebut. Dan macam mana pula kita ni Ustazah sebagai makhluk, kita nak memaknai pernyataan itu agar kita ni sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Tak adalah bila hujan lebat terus kita maki. Tak adalah bila sampai kita kena HIV AIDS akibat penagihan dadah kita menyesal terus tak nak insaf. Macam mana tu Ustazah? Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ
wa inna ilaihi raji'un. Kamu akan diuji bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu ketakutan yang kau fikir, ya aku tak naklah jadi macam ni. Ketakutan. Aku tak nak diancam seperti ini. Aku tak mau hati aku jadi macam ni. Aku tak mau diri aku jadi macam ni. Wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang duit, sempit ekonomi, kena buang kerja, tak ada kerja. Betul. Wal anfus, kemurungan jiwa, gelisah hati, depres, risau, cemburu yang melampau. Itu wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat. Maksudnya hasil-hasil tanaman diorang ada diuji, banjir. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Dan ayat ini tidak habis di situ, dan Allah ceritakan siapa orang yang sabar ini? Siapa orang sabar ni? Oh, orang sabar ini ialah alladzina idza asabathum musibah, apabila mereka ditimpa musibah. Asabathum musibah. Qalu, dan mereka terus berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kembalilah, semuanya daripada Allah. Musibah ni pun Allah yang create. Takdir ini pun dicatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, aku kembalilah kepadamu. Jadi ini adalah satu adab dalam menerima musibah. Termasuklah ujian ahli keluarga, sanak saudara, anak, adik-beradik diuji dengan ketagihan, Masya Allah. Ini bukan ujian yang kecil-kecil. Hanya yang menanggung saja yang tahu. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Subhanallah. Dan saya teringat, ada satu hadis. Hadis ni khas untuk anak perempuan, tapi tak apa, kita ambil iktibar. فَمَنِ ابْتُلِيَ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنْ كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنْ, tapi dia berusaha lah, macam mana aku nak buat anak aku ni, aku hantar sini, hantar sana. كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ, maka anak ini akan menjadi hijab kita untuk daripada neraka. Jadi termasuklah kita ambil iktibar daripada hadis ini. Ramai orang diuji dengan keluarga yang mengalami masalah yang bukan kecil macam ni. Yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila dapat ujian tak sebut innalillah, tidak beradab. Selalu kita sebut innalillah tu bila dengar kematian je, Ustazah. Betul. Itu amalan kita. Sungguh, maka itu yang perlu kita betulkan. Lepas ni apa-apa ujian, hatta apa-apa ujian, termasuk yang kita tengah goreng ikan, minyak terpecik, innalillah, bukan apa cak mak kau. Kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Biasakan, lazimkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu ada yang pertama. Orang yang mendapat ujian, maka dia akan sebut Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka inilah ciri-ciri orang yang sabar yang Allah cakap dalam Quran. Orang yang sabar ini ialah bila dapat ujian, dia kata, dia accept yang pertama dulu, Tuhan, kau bagi aku ujian ini, aku terima. Setiap apa yang ibu-ibu dan keluarga buat untuk memperbaiki anak ataupun siapa-siapa yang diuji dengan ketagihan, setiap langkah dan usaha itu Allah akan pandang sebagai ibadah. InsyaAllah. Ini bukan untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga dia yang berusaha. Betul. Sayang anak ni, kasih ibu ni. Kalau orang, kita tak betul, dia tinggalkan. Betul. Malah kalau isteri, dia boleh buat fasah kalau suami dia salah seorang yang terlibat dengan penagihan. Dia boleh buat fasah sebab mudarat untuk dia.
Mungkin tiada nafkah untuk dia boleh buat fasakh. Tapi tiada talak daripada seorang ibu untuk anaknya. Tiada talak untuk seorang ibu untuk anaknya. Dan ibu tak ada pilihan pun untuk buat fasakh untuk anaknya. Maka ibu, ayah, keluarga, adik-beradik pun tidak bertalak. Kasih mereka. Mereka terus berusaha. Demi kasih, baik dia kita terima, buruk pun kita terima. Maka sebab itu, jangan putus asa dalam berusaha untuk merawat. Lantak engkau lah. Jangan putus asa. Kerana setiap langkah yang kita usahakan, setiap duit yang kita laburkan, Allah akan kira sebagai ibadah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. Jadi itulah Ustazah, ada satu doa lagi Ustazah yang saya sukalah nak petik untuk berkaitan dengan sabar ni. Macam mana kita ni nak jadi orang-orang yang sabar ni Ustazah. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu panjang sikit lah Ustazah selalunya ya. Jadi Ustazah ada satu hadis ni. Ustazah, sabar ni kena minta. Betul. Sabar kena minta. Tapi dalam doa yang apa ni Ustazah baca tadi, Rabbana afrigh alaina. Ya Allah, masukkan sabar dalam hati aku ni. Yeah. Tapi dia tidak minta jadikanlah aku orang yang bersabar. Sebab kalau kita minta kita ni jadi orang yang bersabar, banyak lagi ujian Allah bagi, kau nak sabar kan? Ya. Ameh aku bagi lagi. Tambah. Jangan minta sabar. Tapi kan maksudnya afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana. Ya Allah, jadi berikanlah aku, masukkan ke dalam aku ni sabar tu. Jangan minta jadikan aku ni orang yang sabar. Selalu ayat kita silap tu Ustazah. Saya pun dulu doa saya, ya Allah jadikanlah aku seorang yang sabar. Tapi bila kita doa macam tu bertambah satu pula. Itu yang saya pun tukar doa tu Ustazah. Ya. Doa afrigh alaina sabran tu masya-Allah bagus. Tetapi cara fikir kita tu yang kita kena tukar. Cara fikir kita tu. Mungkin kita boleh tambah lagi doa, ya Allah, berikanlah aku kekuatan dalam menempuh takdir-takdirmu. Kuatkanlah aku dalam menghadapi masalah penagihan dadah ini. Kalau sebagai mak bapak, kuatkanlah iman. Yalah, sebab kena beriman lah. Sebab kita bila duduk dengan family yang menagih dadah ni memang mencabar kesabaran Ustazah. Kadang pagi kita kata duduk, tak dan 10 minit dia dah keluar pergi pot tu Ustazah. Itu masalah-masalah yang ahli keluarga pula hadapi. Jadi ahli keluarga pun kena sabar. Klien pun kena sabar, kami sebagai pegawai AADK pun kena sabar juga Ustazah kan. Betul. Jadi Ustazah banyak menyebut tentang dua soalan tadi adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak fokus pula kepada kasih sayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan satu hadis ni Ustazah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia lebih mencintai aku daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya Ustazah. Jadi dalam konteks ni, apakah bukti kasih sayang Rasulullah kepada kita pula ni Ustazah? Baik. Sebab itu rugilah kita kalau tidak menyemai benih cinta kepada Rasulullah di dunia ni. Rugilah kita kalau kita menghilangkan akal waras kita supaya kita dapat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi. Kalau nak cakap cinta Rasulullah pada kita, okey, saya nak datangkan satu cerita. Pada suatu hari Fatimah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain-main dengan Hasan dan Husain. Saya tengok cerita ni Ustaz Muhammad Abdullah cerita pada saya ketika kami dalam perjalanan nak pergi Palestin. Masa tu kami nak tunggu
Kami di airport Jordan nak masuk ke Palestin. Jadi Ustaz Muhammad cerita pasal kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak Fatimah bermain dengan Rasulullah bermain dengan Hasan dan Husin, iaitu cucu Rasulullah lah, anak Fatimah. Rasulullah cium leher Husin. And then Rasulullah cium perut Husin. Perut Hasan. 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 Jadi ialah Fatimah ni kan wanita yang solehah, batul, suci. Fatimah al-Batul. Maka Fatimah seolah-olah nampak bahawa suatu hari nanti Husin akan terjadinya takdir yang buruk untuk dia lah. Iaitu dipenggal lehernya. Dan bila Hasan Nabi cium perut dia, jadi Fatimah nampak bahawa Hasan akan ditikam di perutnya. So Fatimah berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahanda. Sebab Fatimah dengan Rasulullah mempunyai hubungan yang sangat rapat. Sebab itu Fatimah wafat selepas 6 bulan Rasulullah pergi. And then wahai ayahanda, bukankah setiap Nabi ada doa yang terakhir? Setiap Nabi dia ada doa yang terakhir dia boleh pakai. Nabi Nuh menggunakan doa yang terakhir dan akhirnya tenggelam umat dia. Begitu juga dengan Nabi Lut, tenggelam umat dia. Ada di Dead Sea sekarang ni, di Laut Mati di Jordan dan sepadan Jordan dan Palestin. Begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi bila Fatimah cakap, ya Rasulullah, boleh tak guna doa yang terakhir kau? Maka apa jawab Nabi SAW? Dia kata, boleh tak kau guna doa terakhir kau untuk cucu kau yang kau sayang ni? Maka jawab Nabi SAW, ya Fatimah, aku tidak akan menggunakan doa terakhirku untuk cucuku. Habis tu, nak pakai bila? Untuk umat. Maka jawab Nabi SAW, aku akan simpan doa ni di akhirat untuk umatku. Alhamdulillah. Saya mendengar cerita ni Ustazah. Ya. Betapa kasih dan sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simpan sampai ke akhirat nanti untuk bantu kita. Sungguh, simpan untuk kita. Jadi Rasulullah tu sangat sayangkan kita, sangat sayangkan saya, sangat sayangkan moderator, sangat sayangkan semua, sangat sayangkan orang yang sedang dalam masalah penagihan, dan sangat sayangkan orang yang tidak menagih, dan sangat sayangkan orang yang berusaha untuk buat rawatan diri dia. Allah sangat sayang Nabi, sangat sayang Nabi tunggu kita, Masya Allah. Sebab itu rugilah kita merosakkan diri. Rugi sebab apa? Rugilah tak dapat nak selawat. Rugilah tak dapat nak tasbih. Rugi. Sebab nanti kita nak mencari syafaat Nabi SAW. Tapi kita kena ingat juga, bagaimana kita bermula Allah tidak pandang. Allah melihat bagaimana akhirnya kita. Percayalah, wahai tuan-tuan perempuan sekalian yang dalam berusaha untuk merawat diri, untuk menjadi lebih baik, untuk buang ketagihan, percayalah, kalau anda dah niat untuk merawat diri, untuk buang ketagihan, dalam proses rawatan itu, ajalmu sampai, maka anda dalam keadaan bertaubat. Allah terima kita, insya-Allah. Niatlah yang baik-baik, berusahalah. Dah cuba jatuh balik, tak apa, cuba lagi sampai habis nafas kita untuk bertaubat. Jadi itulah Ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat jelas panjang lebar penjelasan daripada Ustazah berkaitan kasih sayang Nabi Muhammad, kasih sayang Allah sebelum ini. Kita nak pergi ke satu hadis ni Ustazah, satu ayat Quran Ustazah dalam surah Ali Imran ayat 1-3 yang menyebut tentang auzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi maksud kepada ayat ini, berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah
dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Dan menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Ya Ustazah, kita dalam bekerja ni, kembali kepada kami pula sebagai pegawai AADK ni Ustazah. Juga kepada ahli-ahli jawatan kuasa pemulihan dadah, skuad anti dadah, ahli-ahli lembaga pelawat, persatuan-persatuan yang membantu kami secara terus berkaitan dengan kerja-kerja proses pemulihan. Kita juga buat program-program pendidikan pencegahan dadah. Kadang-kadang tu adalah berbalah-balah ni Ustazah, berseteru, tu ngata depan belakang, tak puas hati dengan si A, tak puas hati dengan si B, engkau kerja banyak, aku kerja banyak, engkau pula dapat cemerlang, isu-isu yang timbul dalam jabatan ni Ustazah. Jadi nak minta Ustazah kaitkan jugalah macam mana sebenarnya dengan kasih sayang yang kita dah pupuk ni. Allah dah suruh kita berkasih sayang, ya. Hablum minallah, disebut juga hablum minan nas. Lepas tu Nabi Muhammad pun menyentuh tentang kasih sayang juga sepanjang keberadaan dia di dunia dahulu bersama sahabat beliau baginda, bersama dengan ahli keluarga baginda. Jadi kalau dalam zaman sekarang ni Ustazah, macam mana kasih sayang tu yang kita boleh pupuk antara kita ni boleh melahirkan perasaan hormat menghormati Ustazah sesama kami. Okey, itu kamilah pegawai-pegawai. Sesama kami dengan klien. Maksudnya dengan klien tu tak adalah dia datang kita jerkah pula ke macam mana. Sesama kami dengan ahli keluarga klien juga. Macam mana Ustazah? Ya? Okey. Satu perkara, tuan-tuan, perempuan, kita semua kena fikir. Setiap apa yang kita buat, sama ada dia menjadi ibadah, sama ada dia jadi pahala atau jadi dosa. Jadi macam kerja-kerja yang tuan-puan buat ni sebenarnya kerja umat. Kerja umat. Dia bukan hanya sekadar kerja. Walaupun sebenarnya dapat gaji bulanan, tapi Allah tidak pernah bakhil. Kau dah dapat gaji kan? Kau tak ada dapat pahala. Cukup dapat gaji. Kau nak gaji ke nak pahala? Kau kena pilih dua. Allah tidak zalim. Kau pilih dua. Kalau kau nak ganjaran akhirat, kau dapat gaji. Kau nak mana? Tidak. Allah kata ambil lah. Itu untuk urusan kau di dunia. Ambil lah. Ke akhirat aku tak pernah abaikan. Allah tetap bagi kita. Maka sebab itu setiap perkara yang kita buat, percayalah, belajarlah buat tu kerana Allah. Orang yang belajar buat kerana Allah, bila tidak ada penghargaan manusia, it's okay. Itu satu urusan, satu pelajaran, satu didikan untuk buat kerja kerana Allah. Kita buat kerja kerana Allah. Sahabat-sahabat Nabi tidak pernah bekerja, tidak pernah buat apa-apa untuk mendapat gelaran-gelaran yang hebat. Tidak pernah. Dia tidak pernah berusaha untuk mendapat pangkat-pangkat daripada dunia sebab dia tahu dunia sementara, dekat akhirat tak pakai. Kita tidak akan dipanggil dengan gelaran-gelaran dunia yang hebat dekat akhirat. Wahai Datuk, wahai Tan Sri. Tidak. Kalau kita tengoklah betapa humble-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa. Allah tanya Nabi Musa, "Ya Musa, man anta?" Wahai Musa, engkau ni siapa? Cuba. Bukan Allah tak tahu. Allah tahu. Ya Musa, man anta? Musa, engkau siapa? Ya Allah, ana kalimullah. Aku adalah seorang nabi yang boleh berbicara direct dengan engkau. Kan dalam Al-Quran sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa berbicara dengan Allah direct, kan, secara langsung. Kemudian Allah tanya kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, man anta ya Nuh? Wahai Nuh, kau siapa? Nabi Nuh menjawab, ya Allah, ana najiyullah. Aku adalah orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana najiyullah. Dan Allah tanya lagi, ya Ibrahim, man anta? Wahai Ibrahim, kau siapa? Dan Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah, ana khalilullah. Nabi Ibrahim itu khalilullah. Jadi siapa lagi? Allah tanya kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, man anta?
Nabi Isa pun jawab, ya Allah, ana ruhullah. Aku adalah seorang Nabi yang Allah tiupkan roh dalam rahim ibuku. Mm-mm. And then Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man anta ya Muhammad? Nabi Muhammad adalah Rasul yang tertinggi. Rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, man anta ya Muhammad? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, ana al-yatim. Wahai Allah, aku ni anak yatim je ya Allah. Aku bukan siapa-siapa. Dan ini adalah jawapan seorang Nabi yang sangat dipandang tinggi, yang mana Allah sendiri berselawat kepadanya. Tapi bila ditanya, man anta ya Muhammad? Ana al-yatim ya Allah. Aku ni anak yatim ni, bukan siapa-siapa. Kita belajarlah sesuatu, tuan-tuan, perempuan. Belajarlah sesuatu daripada sifat humble-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat sesuatu bukan hanya nak mendapat gelaran dunia, bukan hanya nak mendapat pengiktirafan daripada bos, bukan hanya untuk mendapat kasih sayang dan juga perhatian daripada bos, tapi kita bekerja, kita belajar buat sesuatu kerana Allah. Orang yang buat sesuatu kerana Allah tidak jatuh dek keji, tidak terangkat dek puji, tidak tersanjung dek junjung. Itulah orang yang bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah, kalaulah para sahabat ada sifat begitu, masing-masing nak merebut cinta Rasulullah. Kalaulah para sahabat ada begitu, mungkin sama-sama sahabat sendiri sudah bergaduh, sudah berebut. Tapi mereka saling mendukung untuk satu visi dan matlamat, iaitu cinta Allah dan Rasul. Hati mereka, perasaan mereka tepikan. Perhatian mereka ketepikan. Tapi yang lebih besar adalah cinta Allah dan Rasul. Apa guna kalau kita mendapat sanjungan? Apa guna kita mendapat penghargaan tapi tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dekat akhirat, wahai Allah, mana pahala aku? Aku kerja gila-gila kau dulu, Allah. Mana pergi pahala aku ni? Aku ni dekat mizan ni. Ni kurang pahala aku ni. Tapi mana pahala aku kerja gila-gila dulu? Oh, dia kata kau kerja dulu, delete. Apa saya kena delete? Sebab kau riak. Kau bukan buat kerja kerana aku. Tapi kalaulah masa kau riak tu kau istighfar, sebab yelah, kita ni kan manusia, walaupun kadang-kadang datang perasaan itu, ya Allah, istighfar. Astaghfirullah, ya Allah, ampunkan aku kalau niat aku salah. Maka tashihkan niat. Renew niat. Bukan license saja kena renew, niat juga kena renew. Every day, setiap hari, kulla sabah, setiap pagi, pergi kerja, betulkan niat. Astaghfirullah, ya Allah, ampunkan aku, dan Allah, aku niat, ya Allah, jadikanlah kerja aku ni ibadah. Kalau aku salah, ampunkan aku, ya Allah. Khalas. InsyaAllah. Jadikanlah setiap tempat kerja aku, ya Allah, kami semua satu hati dalam menagih kasih Allah, ya Allah. Satu hati, ya Allah. Dan jadikanlah sahabat-sahabat tempat kerja kita ni lah yang akan memberi syafaat juga untuk kita. Apa arti memberi syafaat? Bukan macam syafaat Nabi, bukan. Yang akan mencari kita bila kita tiada kat syurga. Mana kawan aku yang kerja ADK tu, sama-sama kita orang susah payah turun padang. Mana cari? Itu namanya sahabat akan memberi syafaat untuk kita. Syafaat bukan untuk, sahabat bukan untuk didengki, tapi sahabat untuk disayangi. Sahabat bukan untuk dihasad. Sahabat bukan untuk berdebat, tapi sahabat adalah tempat untuk kita berusaha mengumpul pahala di satu tempat, insya-Allah. Itulah Ustazah. Saya dengar pun syahdu Ustazah. Saya nak mulakan dululah dengan saya ni Ustazah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya kerja hari ini lillahi ta'ala, dan saya harap semua penonton-penonton yang lain pun ikut samalah. Kita betulkan niat. Baru nak tersedar hari ni Ustazah. Dia kena hari-hari disedarkan. Kalau budak sekolah ni sehari 200 kali. Tapi mak bapak ni rasanya kena 400 kali sehari ni Ustazah. Kena ingatkan macam tu. Kita mudah lupa Ustazah.
Jadi kita dah sampai ke Ya. penghujung rancangan sebenarnya Ustazah. So kalau tengok dekat Oh, dah nak habis komen-komen dah? kat sini, tak ada, belum lagi Ustazah. Ustazah belum kasih dah lagi ni. Kalau ikut soalan dah habis dah. Tapi saya suka untuk membacakan lah komen-komen di ruangan komen Facebook AADK Kampa ni. Kalau ikutkan di sini, semoga pegawai-pegawai AADK dapat menjalankan tugas dengan baik dan bijaksana. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa bertugas oleh Tuan Mat Denim ni. Jadi ada juga ucapan-ucapan tahniah kepada Ustazah juga ya, penampilan istimewa Ustazah Asni itu saya kata sebab kita dah war-warkan dalam seminggu lebih juga, masing-masing tak sabar nak jumpa Ustazah sebenarnya. Tak sabar nak dengar Ustazah berqasidah untuk kami Ustazah, manalah tahu ada rezeki kami pagi ni Ustazah. Jadi itulah Ustazah, tadi saya dah mulakan dengan doa. Nanti nak minta Ustazah akhiri pun dengan doa. Tapi sebelum kita akhiri Ustazah, nak minta jugalah sedikit mungkin ada pendapat, pandangan Ustazah secara peribadi berkaitan topik kita yang Ustazah nak rumuskan berdasarkan apa yang telah kita bincangkan. Kalau ikutkan yang saya dapat simpulkan, hari ini cinta Allah tu akan berbalas. Dan yang keduanya, cinta ibu bapa tu tidak akan bertepi. Ya, keseterusnya cinta Nabi Muhammad sampai ke akhirat. Dan nak dapatkan cinta dan kasih sayang tu di dunia ni kita kena sabar. Sabar dan kita kena hidup dengan penuh kasih sayang. Betul ke Ustazah? Silakan Ustazah. Ya, betul, Masya Allah. Dan saya nak sampaikan pada mereka yang mengalami masalah itu sendiri, yang sedang diuji dengan ujian itu. Pertama kalinya, anggaplah ini ujian untuk diri anda dan mungkin ini kot cara Allah nak jadikan kita orang terbaik. Sebab kadang-kadang orang itu setelah buat salah baru dia dapat hidayat. Mungkin anda jenis orang yang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya, sebab saya teringat guru saya bagi tahu, ada orang daripada kecil dia dalam keadaan yang baik, pergi masuk madrasah, kemudian kerja, mengajar, tak ada masalah. Biasa je hidup dia. Relax je, lag je, cool je. Kan? Orang dia cari Allah, cari cinta Allah. Tapi orang yang diuji dengan, ialah kadang-kadang buat salah, terjebak dan terjerumus dengan dalam keadaan macam ni, dan akhirnya dia dapat hidayat. Dan sebenarnya anda adalah orang yang dicari oleh Allah untuk menjadi pencinta Allah. Anda adalah orang yang dicari oleh Allah. Saya teringat guru saya cakap, dan tanpa kita sedar, orang yang buat salah, orang yang bertaubat, itulah orang yang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manalah budak ni? Bila nak datang ke aku? Allah cari. Dan percayalah, ujian yang anda tempuh ini sebenarnya adalah takdir. Walaupun salah sendiri, tak apa. Kita teringat ada tolong amalkan doa selepas wuduk. Please. Orang-orang yang berada dalam masalah ni, dalam rawatan, dalam treatment, dalam ketagihan, sila amalkan doa berwuduk. Asyhadu an, yang ni merangkap qasidah sekali lah saya baca ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Doa wuduk adalah doa yang paling indah untuk anda amalkan ketika dalam rawatan. Ya Allah, pertama sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ucapan yang memberatkan mizan, malah lebih berat daripada dunia dan segala isinya.
Artinya kena bersihkan hati dengan bersyahadah. You kena renew syahadah. Sebab selama ni kita buat benda yang Allah larang. Ampunkan aku ya Allah. Allah bagi kita jasad, tapi kita dah abaikan hak Allah yang Allah bagi. Jasad kita ni hak Allah, kepala kita ni Allah punya, lidah kita Allah punya, tangan kita Allah punya, jantung kita Allah punya, paru-paru kita Allah punya. Tapi Allah, aku telah rosakkan dia ya Allah. Otak kita Allah punya, kita rosakkan. Maka kita mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wahdahu la syarikalah. Kemudian kita sebut Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, tolonglah jadikan aku. Minta dengan Allah menjadikan kita orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku menjadi orang yang menyucikan diri. Bersihkan diri. Kalau yang mengalami masalah ini bukan saja kena bersihkan hati, tapi kena bersihkan diri. Apa-apa yang kotor, yang tak baik dalam badan kita ni kena detox, kena buang. Itu namanya waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan ya Allah, pilihlah aku untuk aku menjadi orang baik Tuhan. Aku telah lama abaikan ibu dan ayah ya Allah. Susah payah dia untuk aku ya Allah. Kekasih aku dah tinggalkan aku, isteri aku dah tinggalkan aku. Tapi mak dan ayah, adik-beradik untuk doakan aku ya Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh ya Allah, supaya aku menjadi orang yang boleh berkhidmat pada ibu dan ayah. Ada orang tuan-tuan, dulunya dia seorang penagih. Tapi setelah dia dapat hidayat, dia habiskan usia dia dengan berkhidmat pada ibu dan ayah dia. Mak dia sakit, pakaikan pampers. Ayah sakit, pakaikan pampers. Suapkan makan, dukung mak dan ayah. Erti dia mendapat ending yang sangat indah. Lebih indah daripada orang yang tak pernah menagih tapi tidak berkhidmat pada mak dan ayah. Percayalah, mungkin anda rasa anda orang yang tidak berguna. Tapi since you dah bertaubat, maka anda lah orang yang paling Allah sayang. Sesungguhnya Allah tidak melihat siapa kamu, tapi Allah melihat apa yang ada pada hati. Betul tu Ustazah. Bangunlah dan jadilah orang yang baru. InsyaAllah. Renew syahadah, renew diri insyaAllah. Tidak ada siapa yang boleh mengubah kalian. Hatta Jibril turun untuk mengubah engkau. Tapi you tak nak berubah, tidak akan boleh berubah. Itulah Ustazah, betul juga dalam disebut juga dalam Al-Quran ya, kalau kita tak ubah diri kita sendiri, memang Allah takkan ubah lah kalau kita tak ada usahanya tu. Jadi banyak sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang kita dapat hari ni. Izinkan saya untuk mengamalkan dulu hari ni doa wuduk pula. Tadi saya dah baca istighfar, saya dah baca selawat. Saya dah niat, dah renew niat. Hari ni saya nak baca doa Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. InsyaAllah semua orang pun akan usaha buat. Kalau yang ni 5 kali sehari Ustazah dah confirm dah. Jadi duduk-duduk bolehlah tambah juga, biar jadi 10 kali, biar jadi 100 kali. Macam tu Ustazah ya. Jadi sempena kasih sayang daripada Rasulullah SAW ni juga Ustazah, 19 hari bulan 10 ni Maulud Nabi. Kebetulan. Jadi sama-samalah kita hari-hari kita tambah bilangan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita tambah juga bilangan peringatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Dan saya berharap agar program hari ini memberi manfaat bukan setakat kepada saya sahaja, tapi kepada semua yang terlibat sebagai pegawai anti dadahnya, sebagai klien AADK-nya, dan juga NGO yang membantu kami dari A to Z lah, juga pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan lain Ustazah sebab program-program kita ni kita tak silo. Kita buat
bersama-sama jabatan lain, rakan strategik, rakan pintar Ustazah. Jadi untuk akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Ustazah kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini dari pukul 10 tadi. InsyaAllah Ustazah, kalau ada kelapangan, ada topik yang sesuai, kami jemput lagi ni Ustazah. Kalau tak kami ADK Perak, ADK lain pun memerhati Ustazah dari jauh ni. Dah ada dah yang PM saya tepi ni. Macam mana kontak Ustazah Asni? Macam tu gitu Ustazah. Jadi insyaAllah Ustazah, terima kasih banyak-banyak dengan ilmunya. Saya harap Ustazah doakan kami bukan setakat menjadi pegawai terbaik di mata jabatan, malah menjadi makhluk Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masing-masing ada niat nak jadi hafiz, hafizah macam Ustazah. Doakan Ustazah. Jadi saya sudahi dengan lafaz aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, sekejap. Ya. Saya nak syorkan semua yang sedang buat rawatan, tak kira siapa, amalkan air ni. Ni saya sedang minum air rebusan halia, daun pandan dan serai. Bukan air ketum bukan ketum. Halia, air apa tu Ustazah? Halia, pandan dan serai. Pandan dan serai. Banyak mana tu resepinya Ustazah? Patut bagi awal. Letaklah dalam satu periuk tu, letaklah 5 batang serai, ketuk je halia. Dan daun pandan. Jadi daun pandan banyak mana? Tak payahlah satu rumpun, 5 helai pun okey. Lepas tu halia berapa inci? Letaklah agak-agak dalam sebuku macam tu, ketuk-ketuk je. Jadi sangat bagus untuk mereka dalam treatment tu sebab dia boleh merawat radang-radang yang ada dalam badan InsyaAllah. Saya buat ni untuk mak saya dan saya minum sekali lah. Sangat bagus insyaAllah. Nanti kami war-warkan. Jangan berhenti ketum, ambil air rebusan yang Ustazah sebut ni. InsyaAllah Ustazah, terima kasih banyak-banyak. Bukan setakat dapat ilmu akhirat, dapat ilmu ilmu dunia sekali, resepi ni. Dia boleh buat rawatan sekali insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Ustazah. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi kita jumpa lagi Ustazah. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Itu batuk tu boleh minum air ni, bagus. InsyaAllah. Salam. RM1 daripada RM1 nak makan. RM1 dekat tak ada. RM1 daripada. Habiskan ha? Oi, kau menipu Menipu benda ni? Kau faham? Kau apa asal kau menipu aku? Siapa menipu? Siapa kau ngajar